dengan istighfar dan Al-Fatihah seterusnya. Zikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah,
لا إله إلا الله محمد نبي الله 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 لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء الحسنى يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل
يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadimu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kepada kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebajikan, agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam segenap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad,
Ya Hayyu Ya Muhyi Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat berselawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma ya Allah,
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, Ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, kita pergi kepada buku kita, iaitu Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab, Tanpa Azab. Kita masih membincangkan tentang kunci syurga. Kita sudah selesai membincangkan tentang kunci syurga yang pertama. Kunci syurga yang pertama itulah
syahadah ya, syahadah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan kita sudah menerangkan tentang fadilat syahadah ini dengan panjang lebar juga lah, dengan kita membawa hadis-hadis daripada Rasulullah yang menyatakan tentang kelebihan syahadah ini. Makna janganlah kita sambil lewa ya, maknanya benda perkara ini memang sudah ada di mulut kita ya. Janganlah kita beratkan lidah kita untuk sentiasa ataupun selalu menyebut syahadah ini. Semoga kita mendapat fadilat sehingga membawa kita kepada dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang kedua, itu mendirikan solat. Kunci syurga yang kedua itu kita mendirikan solat. Kalau dalam bahasa Arab dia kata aqimus solat ataupun iqamis solat. Makna mendirikan. Makna mendirikan di situ adalah kita menyempurnakan segala syaratnya, rukunnya, dan kita lakukan dengan sesempurna yang mungkin. Semayang ini, sujudnya, rukuknya, sujudnya dan segala-galanya. Jadi dari samping itu kita memahami setiap pergerakan, setiap perkataan yang kita sebut di dalam masa semayang. Itu yang akan membawa khusyuk kepada kita, dan itulah maknanya mendirikan salat. Bukan setakat semayang, duduk, bangun, baca lebih kurang, bukan. Kita mestilah melakukan dengan sebaik-baiknya. Bila kata mendirikan solat, melakukan solat itu dengan sebaik-baiknya, dengan kita mengetahui fardunya, sunatnya di mana, rukunnya kat mana. Setiap pergerakan yang kita lakukan adalah pergerakan yang sempurna, duduknya, berdirinya, tahiyatnya, kita faham apa dia tawarruk, duduk tawarruk, duduk paling satu yang kita duduk tahiyat akhir tu. Jadi itulah yang dikatakan mendirikan solat. Ketiga, hari ini kita akan masuk kepada kunci syurga. Kunci syurga yang ketiga, iaitu mencintai. Hubbul fuqara. Dalam bahasa Arabnya disebut hubbul fuqara wal masakin, yang selalu Rasulullah sebut di dalam hadis-hadisnya, mana mencintai, kasih cinta kepada fakir miskin. Bukan kita melihat mereka dengan pandangan yang rendah, pandangan yang hina, tidak. Malah kita cinta kepada fakir miskin. Begitulah yang Rasulullah lakukan. Begitulah kita diajar oleh Rasulullah, supaya kita menjadi hamba yang mencintai fakir miskin. Di sini saya nak bawa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang di sana rupa-rupanya ada perbezaan di antara balasan Allah kepada amalan-amalan orang miskin, apa lawan kepada miskin, kaya. Balasan Allah ada bezanya di antara amalan orang-orang miskin dan orang kaya. Orang miskin kalau dia buat begini, dia dapat banyak pahala dia. Kalau orang kaya, mungkin sekadarnya sahaja. Mana dia ada beza rupanya. Bukan sama ya. Jadi ini ada satu hadis daripada Anas bin Malik. Hadisnya sangat panjang. Saya akan baca dia punya makna dia. Satu ketika pada zaman Nabi berlaku, iaitu orang-orang fakir mengutus utusan mereka kepada Rasulullah. Orang fakir miskin ni, mereka pun macam ada sesama mereka lah, makna persetujuan iaitu untuk mengutuskan utusan mereka kepada Rasulullah. Mungkin ini untuk bertanya sesuatu, untuk nak mengetahui sesuatu daripada Rasulullah. Apa kata utusan itu? Ya Rasulullah,
saya utusan orang fakir kepadamu. Apa jawab Rasulullah? Selamat datang kepadamu dan kepada orang-orang yang mengutusmu. Tengok bagaimana Rasulullah menyambut kedatangan orang fakir miskin ini. Kita bayangkan kalau kita lah orang fakir miskin. Kita ni orang besar kan. Orang fakir. Apa ni? Kita suruh halau lagi ada. Ataupun orang bawah-bawah kita tu suruh keluar saja. Tapi Rasulullah kata apa? Dalam bahasa Arab dia kata, marhaban bika. Marhaban, mana mengalu-alukan kedatangan wakil daripada fakir miskin itu. Marhaban bika. Wa biman ji'ta min indihim. Ji'ta min indi qawmin ahabbahumullah. Ahabbahumullah. Itu perkataan hub. Hub sudah ada di situ. Itu Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, selamat datang, marhaban tu. Selamat datang kepadamu dan kepada orang yang mengutusmu. Orang yang utus pun dia Allah. Maknanya Rasulullah mengalu-alukan. Engkau datang dari orang-orang yang dicinta oleh Allah. Tu. Maknanya engkau datang daripada orang-orang yang dicinta oleh Allah. Min indi qaumin ahabbahumullah. Mana orang fakir ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu kita juga mesti ada perasaan cinta kepada fakir miskin supaya kita dapat masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian apa lagi berlaku? Utusan itu berkata, ya Rasulullah, orang-orang miskin berkata, utusan ni nak tanya kepada Rasulullah ni. Dia kata orang-orang miskin berkata, fakir miskin ni berkata, wahai orang-orang bahawa orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan. Orang kaya ni borong semua kebaikan. Sebab mereka kaya, mereka ada. Mereka boleh hulurkan serta mata. Orang kaya telah memborong semua kebaikan. Mereka berhaji dan kami tidak dapat. Mereka pergi haji, mereka ada duit, mereka dapat. Dan mereka sedekah. Memang mereka kaya, memang terus boleh bersedekah. Sedang kami tidak dapat. Dan jika sakit, mereka mengirim wang untuk tabungan mereka. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada orang fakir daripadaku. Sampaikan ini. Bahawa siapa yang sabar dari kamu dan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan dapat 3 macam yang tidak didapati oleh orang-orang yang kaya-kaya. Mana sampaikan berita kepada orang fakir miskin. Mereka akan dapat 3 macam, 3 perkara yang tidak didapati oleh orang-orang yang kaya. Pertama, apa dia dapat? Di dalam syurga, ni kita kata ada perbezaan di antara balasan antara orang fakir miskin kalau dibuat amalan dengan orang kaya, ada perbezaan. Di dalam syurga ada bilik dari yakut yang merah. Syurga dia yang diduduki oleh orang miskin ini, dia ada ada bilik daripada yakut permata yang merah. Orang-orang syurga melihat tempat itu. Sama dengan orang-orang di dunia jika melihat bintang di langit. Kalau orang kaya tengok aja. Kalau orang miskin dia dapat menikmati terus. Dia boleh duduk di dalam bilik daripada yakut yang merah. Orang-orang syurga melihat tempat itu sama dengan orang dunia jika melihat bintang di langit. Macam dia lihat bintang di langit saja. Kemudian tidak dapat masuk ke situ kecuali Nabi yang fakir atau orang yang mati syahid ataupun orang yang mati syahid yang fakir. Yang masuk di situ apa? Nabi yang fakir, orang-orang mati syahid yang fakir, atau orang mukmin yang fakir. Ni yang boleh masuk dalam syurga yang daripada yakut tu. Semuanya orang miskin, orang susah. Okey. Kedua, orang fakir akan masuk syurga sebelum orang kaya. Orang fakir dia akan masuk ke dalam syurga sebelum orang kaya. Kenapa? Kenapa dia masuk dulu? Sebab dia tak banyak disoal. Dia tak ada harta. Tak payah ditanya harta dari mana dia dapat, ke mana dia. Sebab dia tak ada harta. Dia hisapnya senang, cepat.
Jadi sebab tu dia masuk syurga sebelum orang kaya, orang fakir ni. Sekadar berapa? Setengah hari, iaitu sekitar 500 tahun. Mana dia dulu masuk syurga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Mereka bersuka-suka dengan bebas, selesa. Mereka ni, anak orang fakir, miskin ni. Dan Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman, yang kita kata kaya raya tu, yang akhirnya dikahwin dengan Ratu Balqis kan, akan masuk sesudah Nabi-Nabi yang lain, sekitar 40 tahun. Maknanya akan masuk sesudah. Mana Nabi-Nabi lain masuk dulu, lepas itu Nabi Sulaiman bin Daud barulah dia masuk sekitar 40 tahun. Kenapa? Kenapa dia lama masuk? Sebab kekayaan, kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kerajaan Nabi Sulaiman kan. Kita tahu dia adalah diberi kekayaan oleh Allah SWT. Jika seorang fakir membaca, beza. Jika seorang fakir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan tulus ikhlas, dan orang kaya membaca itu dengan tulus ikhlas juga, maka orang kaya itu tidak dapat mengejar orang fakir meskipun ditambah dengan sedekah 10,000 dirham. Mana pahala yang didapat oleh orang fakir ini lebih banyak daripada orang kaya yang sama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah amal-amal kebaikan yang lainnya. Maka kembalilah, bila lepas Rasulullah bagi tahu semua tu, kembalilah utusan itu memberitahu kepada orang-orang fakir apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu kepada mereka. Maka mereka berkata, apa orang fakir kata, kami redha ya Tuhan, kami puas hati ya Tuhan. Itu jawapan mereka. Ini kita lihat di situ perbezaan dari segi ganjaran amalan antara orang fakir miskin dan orang kaya. Kemudian daripada Abu Zar, seorang sahabat juga, meriwayatkan daripada Nabi. Kata dia apa? Saya baca yang panjang dia punya ni. Saya dilepas oleh junjunganku sallallahu alaihi wasallam 7 macam yang tidak sampai saya tinggalkan dan tidak saya tinggal semua itu. Saya dipesan, kata Abu Zar, saya dipesan supaya suka kepada orang-orang miskin dan mendekati mereka. Ini yang kita nak ambil faham daripada hadis ini. Sebab tadi tajuk dia iaitulah di antara kunci syurga ialah cinta kasih kepada orang miskin. Ini dia dalam hadis ni, kata Abu Zar, Nabi pesan pada dia, saya dipesan supaya suka kepada orang-orang fakir miskin dan mendekati mereka. Bukan dekat suka saja, mendekati mereka, dekat dengan mereka. Maknanya tidak menghina mereka, tidak dia kata mengasingkan mereka, mana tidak menyingkir mereka, selalu menolong mereka, mana mendekati mereka. Okey, itu pertama. Kedua, kata Abu Zar, dan supaya selalu melihat orang-orang yang di bawahku. Rasulullah pesan, jangan tengok atas ya, tengok orang bawah. Tengok orang bawah. Dan tidak melihat pada orang-orang yang atasku. Sentiasa lihat kepada orang bawah. Selalu lihat kepada orang di bawahku dan tidak melihat pada orang-orang di atasku. Itu kedua. Ketiga, supaya tetap menghubungi keluarga meskipun mereka menjauh dan memutus hubungan. Ini tentang silaturahim. Ini juga penting, sangat penting. Di dalam agama Islam sangat mengambil berat tentang silaturahim. Walaupun mereka mereka menjauh dan memutuskan hubungan. Mana mereka jauh dan mereka memutus hubungan. Kita jangan. Kita sentiasa nak supaya hubungan silaturahim itu berlaku di antara
keluarga kita. Dan supaya memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini dipesan oleh Rasulullah kepada Abu Zar. Mana pesanan ini bukan untuk Abu Zar saja, untuk kita semua lah. Untuk kita semua umat Islam sebagai panduan. Rasulullah kata ini kepada Abu Zar. Baca selalu la haula wala, perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Ini pun satu zikir yang sentiasa ada kat mulut kita kan. Tapi kadang bila daripada siang, daripada pagi sampai malam, bila kita tengok aku tak buat lagi benda ni, padahal kadang-kadang makna kita terlupa. Sedangkan ini adalah mana suatu zikir yang sangat penting, yang sangat baik. Kerana itu sebagai perbendaharaan kebaikan atau tabungannya. Mana zikir la haula wala quwwata illa billah ini adalah sebagai perbendaharaan. Seolah-olahnya macam kita menyimpanlah, mana yang kita ni menyimpan sesuatu yang amat berharga, perbendaharaan kebaikan atau tabungannya. Okey, itu yang keempat. Kelima, dan jangan meminta apa-apa pun dari sesama manusia. Jangan tunjuk kata kita ni nak sangat orang punya. Jangan meminta apa-apa pun dari sesama manusia. Okey, yang kelima. Keenam, dan jangan takut di dalam melaksanakan hukum Allah. Dan jangan takut dari celah dan ejekan orang-orang yang mengejek. Jangan takut dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Ketujuh, supaya selalu berkata benar meskipun pahit dan berat. Aqul al-haqqa wa in kana murran. Kita berkata benar selalu walaupun itu pahit. Kadang-kadang kita perkara begini memang susah. Kita susah nak buat ni. Itu sebab Rasulullah letak di sini ni, kata yang benar. Sebab ada kepentingan kan. Kalau kita kata benar, kita bercakap benar, kita takutlah. Kita takut kepentingan kita akan hilang, lenyap. Kita takut. Orang kata apa sekarang ni? Logika periuk nasi. Logika periuk nasi. Tak berani nak kata saat ni, habis tumbang periuk nasi. Dan adanya Abu Zar, jika jatuh, dan adanya Abu Zar ni jika jatuh dari tangannya sedang ia di atas kenderaan. Abu Zar ni macam kita kata perangai dia lah juga di antara perangai dia. Kalau dia ada atas kenderaan, barang tu jatuh daripada kenderaan dia, maka tidak suka meminta tolong kepada orang untuk mengambilnya. Dia akan sendiri turun. Kan kita nampak. Maknanya memang kalau kita ni, maknanya seolah kita menyusahkan lah. Kan? Abu Zar dia tak nak menyusahkan orang. Jadi dia turun sendiri ambil kalau benda apa yang jatuh daripada kenderaan dia. Ni daripada A'mash bin Khaisamah berkata. Malaikat berkata, ya Tuhan, hamba-Mu yang fakir itu Engkau lapangkan dunianya dan Engkau jauhkan daripada bala. Ni dia kata malaikat berkata. Malaikat lagi. Makna dia sangat suka sayang kepada orang fakir. Sehingga mereka ini berdoa, ya Tuhan. Ini malaikat doa ni. Malaikat berkata, ya Tuhan, hamba-Mu yang fakir itu Engkau lapangkan dunianya dan Engkau jauhkan daripada bala. Jawab Allah kepada malaikat, kamu buka tempat siksanya. Dan ketika dilihat oleh malaikat, mereka berkata, ya Rabbi, tidak guna apa yang mereka dapat dari dunia ini. Lalu malaikat itu berkata, ya Tuhan, hamba-Mu yang mukmin Engkau jauhkan daripada dunia dan Engkau hidangkan kepada bala. Ya Allah, Allah berfirman, bukalah tempat pahalanya. Maka jika telah dilihat oleh malaikat, mereka berkata, tidak apalah bagi mereka apa yang mereka derita di dunia. Tidak apalah bagi mereka
apa yang mereka derita di dunia. Ini mana balasan yang diterima oleh orang kaya dan orang miskin lah. Kemudian diriwayatkan dari Abi Zar lagi. Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang banyak hartanya itu kelak yang paling bawah tempat mereka, kecuali yang menggunakan harta itu begini dan begini dan begini dan begini dan begini. Mana berapa kali cakap begini, 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 4 kali, 5 kali ya. Jadi nak katakan di sini bahawa orang yang banyak harta tu kelak yang paling bawah, maka mereka duduk yang paling bawah di tempat mereka, kecuali yang menggunakan harta itu begini dan begini, begini. Mana kecuali yang dia gunakan harta itu untuk ini, kiri kanan depan belakang, mana dia gunakan untuk kebaikan. Kecuali kalau dia tak gunakan, maka itulah dia duduk di bawah sekali. Iaitu maksudnya begini tadi itu apa? Iaitu sedekah dia lah. Sedekah dia ke kanan, ke kiri, ke hadapan, ke belakang. Tapi nampaknya dan sedikit yang sedemikian. Mana sedikit sangat. Maksudnya daripada orang kaya yang melakukan demikian. Jadi maknanya orang kaya tu tetap tempatnya di bawah orang yang miskin. Baik di syurga ataupun di neraka, kecuali yang selalu sedekah. Sedekah sebelah kanan, sebelah ke hadapan, ke belakang, dan sedikit sekali yang sedemikian. Maknanya sedikit sekali yang melakukan demikian. Kerana apa? Sebab syaitan yang menghalang mereka untuk sedekah. Syaitan. Syaitan duk kata apa? Kamu sedekah habislah harta kamu. Itu di antara pujukan syaitan, di antara apa yang dirasukkan oleh syaitan kepada orang-orang yang kaya. Sebab kata Nabi, syaitan berkata kepada orang kaya, tidak dapat selamat dari 3 macam, iaitu kata syaitan, takkan selamat. Orang kaya tidak dapat selamat dari 3 macam ni. 3 macam perlakuan yang akan syaitan lakukan. Satu, syaitan kata, saya perhias di dalam pandangannya sehingga tidak dikeluarkan kewajipan. Mana dia bagi nampak yang indah, yang elok saja. Mana sampai sampai tak ada hati orang kaya tu nak mengeluarkan harta dia. Untuk untuk sedekah ke apakah. Atau kata syaitan, saya ringankan tangannya sehingga dikeluarkan tidak pada tempatnya. Syaitan kata ringan saja tangan ni, tapi dikeluarkan harta dia tidak pada tempat yang sepatutnya. Mungkin kepada tempat-tempat yang maksiat, dikeluarkan harta dia. Itu syaitan, peranan syaitan. Dia mengaku sebenarnya ni syaitan ni 3 perkara ni. Tak lari daripada orang kaya ni, tak selamat. Atau saya cintakan dalam hatinya, mana jadikan hati dia cinta kepada harta sehingga ia berusaha mendapatkannya walau tidak halal. Maknanya dalam hati orang kaya tu ditambahkan lagi perasaan masih tamak haluba, cintakan kepada harta. Dia berusaha untuk mendapatkan harta walaupun tidak halal. Okey. Abu Darda, sahabat juga ketika Nabi SAW diutus, dia kata pada masa Nabi diutuskan menjadi Rasul, dia kata saya ni seorang peniaga, pedagang. Kata Abu Darda, saya ingin akan menghimpunkan antara nak jadi peniaga, nak jadi pedagang dengan ibadah. Saya nak himpun dua-dua sekali. Dagang pun saya nak peniaga pun saya nak ibadah pun saya nak, dua-dua tu saya nak kumpulkan. Tak dapat, kata Abu Darda, tak dapat saya buat. Maka saya tinggalkan dagangan dan tetap melakukan ibadah. Tengok bagaimana
seorang sahabat mengutamakan. Mana dia mengutamakan, tidak mengutamakan dunia lah, mengutamakan ibadah, mengutamakan akhirat lah lebih daripada dunia. Sebab apa dia kata? Sebab apa buat macam tu? Mana apa ni? Dia kata sebab apa dia buat macam tu? Dia tinggalkan apa ni? Untuk nak berniaga tu dia tinggalkan, dia utamakan ibadah. Sebab dia kata kerana beratnya perhitungan hisabnya pada hari kiamat. Beratnya perhitungan hisabnya pada hari kiamat. Itu yang dia takut. Kemudian Abu Hurairah pula berkata, Nabi SAW bersabda, Allahumma ahibbani farzuqhul afafa wal kafaf wa man abghadani fa'aksar malahu wa waladahu. Allah, ya Allah, siapa yang cinta padaku, maka kuberikan rezeki, kuberikan dia kesopanan, mana diri dia tu terhindar daripada maksiatlah, dan kecukupan. Dan siapa yang membenci kepadaku, maka banyakkan harta dan anak-anaknya. Apa maksud tu? Sebab anak dan harta itu akan melekakan, akan menjadi bahan yang boleh melekakan seseorang. Kemudian Nabi SAW, al-faqru masyaqqatun fid dunya wa masarratun fil akhirah wal ghina masarratun fid dunya masyaqqatun fil akhirah. Masarrah, masyaqqah. Ingat dua perkataan tu. Tak lain kita tahu makna dia faqir fid dunya. Masyaqqah tu makna apa? Susah. Kefakiran itu sukar di dunia. Memanglah orang yang fakir, orang yang miskin, memang ada rasa sukar lah hidup di dunia ni. Kefakiran itu masyaqqatun fil dunya. Tapi masarratun fil akhirat. Tapi dia akan mendapat kesenangan di akhirat. Kalau dia sabar dan dia beriman. Dan dia kata wal ghina, kekayaan. Ghina, kekayaan itu adalah apa? Kesenangan di dunia. Masarratun, masarrah, kesenangan, gembira di dunia, wa masyaqqatun fil akhirah, dan kesukaran di akhirat. Karena kalau dia bersedap-sedapan dengan kekayaan dia sampai tak ingat orang-orang miskin, tak ingat apa yang sepatutnya dilakukan terhadap harta dia tu, maksudnya dia akan menerima kesusahan lah, kesukaran lah di akhirat. Masyaqqatun fil akhirah. Al-ghina, kaya, masarrah, min sin rota. Masarrah mana akan mendapat kegembiraan di dunia. Di dunia dia gembira lah, dia suka lah. Tapi dia akan dapat kesusahan. Masyaqqatun fil akhirah. Okey. Lagi, Anas ibnu Malik. Inna likulli ahadin hirfah. Tiap orang ada kesukaannya. Tiap orang ada kesukaannya. Ini hadis daripada Nabi. Hadis daripada Nabi, riwayat daripada Anas bin Malik. Nabi kata, tiap orang ada kesukaan dia, ada pekerjaan dia. Likulli ahadin hirfah. Ada kesukaan dia. Ada yang dia suka, yang jadi hobi dia lah. Mungkin kita boleh kata hirfah tu. Dan kesukaanku, apa kesukaan Nabi? Wa hirfati, kesukaanku, kerjaanku ialah dua. Ada dua. Al-faqru wal jihad. Mana apa? Dan kesukaanku ialah fakir dan jihad. Mana? Dia suka kepada orang fakir, dan Rasulullah ni dia kata aku suka kepada jihad. Aku cinta kepada orang fakir dan aku suka kepada jihad. Maka siapa suka pada keduanya, faman ahabbahuma, maka siapa yang suka pada keduanya, faqad ahabbani,
maka bermakna bererti dia suka kepadaku. Dan siapa yang membenci keduanya, man abghadahuma faqad abghadani, maka berarti dia benci kepadaku. Itu sampai begitu sekali Rasulullah meletakkan kedudukan kefakiran, kemiskinan itu yang dikatakan sebagai sesuatu yang sangat dikasihi, dicintai oleh Allah. Begitu jugalah pada Nabi kita. Dia kata dia suka dua, iaitu suka kepada orang fakir dan suka kepada jihad, berjihad. Jadi seharusnya seorang Muslim itu suka kepada orang fakir miskin. Suka kepada orang fakir miskin, meskipun dia kaya. Dia lagilah kena suka kepada orang fakir miskin. Jangan tunjuk, jangan ego, jangan sombong dengan kekayaan dia. Hendaklah dia suka kepada fakir miskin meskipun dia kaya, sebab cinta kepada orang fakir miskin itu berarti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah menyuruh Rasulullah supaya cinta kepada orang fakir miskin. Dalam suratul Kahfi ada dalam ayat 28. Kalau boleh tengok suratul Kahfi, kita tengok bagaimana Rasulullah diajar oleh Allah supaya menyantuni orang-orang fakir miskin. Ayatnya berbunyi, kalau saya baca memang anda semua boleh sambunglah kan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ayat 28, panjang satu ayat ni. Ayat 28. Yang bermaksud dan sabarkanlah dirimu. Wasbir nafsaka. Dimulakan dengan itu. Dan sabarkanlah dirimu, wahai Muhammad. Berkumpul dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan pagi dan petang. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Pagi dan petang mereka berdoa kepada Allah semata-mata kerana mengharap keridhaan Allah. Yuriduna wajha. Kita tengok sebab turun. Tengoklah makna seterusnya. Yang mana Allah menyarankan supaya kamu jangan alih pandanganmu daripada orang-orang yang miskin susah itu. Sebab kamu nak melayan orang-orang besar yang datang kepada kamu. Itulah sampai wakana amruhu furuta. Jadi kita lihat apa sebab turun ayat ni. Apa sebab turun ayat ni? Turun ayat 28 dalam suratul Kahfi ni. Itu tidak bukan, iaitu untuk menyatakan kita hendaklah menghormati orang-orang fakir miskin ni. Hormat kepada orang fakir miskin. Jangan kita rasa kita sedang melayani orang-orang VIP lah, kita kata. Bila orang miskin datang, kita ketepikan atau kita halau keluar ke, tak layak duduk bersama di dalam majlis tu. Ini yang diajar oleh Al-Quran di dalam ayat ini. Sebab turun ayat ni iaitu kerana apa? Itu seorang sahabat Uyainah, nama dia Uyainah bin Hisn. Uyainah ain ya nun tamarbutah bin Hisn hasad nun Al-Farazi. Dia ni adalah tokoh Bani Farazah. Dia masuk ke tempat Rasulullah SAW, masuk ke majlis lah maksudnya, ke majlis Rasulullah SAW. Sedang di situ ada siapa? Ada Salman Al-Farisi, ada Suhaib bin Sinan Al-Rumi, Suhaib As-Sinan bin Sinan Ar-Rumi, dan ada Bilal.
Al-Habsyi, Bilal bin Rabah. Ada tiga sahabat ni. Mereka ini adalah dari dan lain-lain lagi daripada kalangan orang du'afa, ini orang lemah-lemah, orang fakir miskin lah. Mereka ni apabila Uyainah ni masuk ke tempat Rasulullah ni, sedang di situ ada Salman Al-Farisi. Uyainah ni mungkin orang VIP lah, datang ke majlis Rasulullah. Dalam majlis Rasulullah tu ada Salman Farisi, ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan ada Bilal bin Rabah. Semua tiga-tiga ni bersama-sama dengan kaum-kaum du'afa, kaum-kaum fakir miskin yang lain ada di dalam majlis Rasulullah. Mereka semua ni yang ada di dalam majlis Rasulullah tu orang fakir miskin. Mereka tentulah memakai pakaian yang buruk dan berbau peluh mereka. Sampai berbau peluh mereka. Pakaian buruk, berbau peluh mereka. Maka Uyainah ni berkata, apa kata Uyainah, orang VIP ni? Kami ini adalah bangsawan. Kami orang bangsawan dan mempunyai harga diri. Maka bila kami masuk kepadamu, wahai Muhammad, maka keluarkanlah orang-orang ini. Bila kami masuk, kan kami ni VIP, bila kami masuk, keluarkan orang-orang ini. Sebab mereka ni mengganggu kami. Ganggu kami dengan apa? Dengan bau dia, dengan pakaian yang buruk. Dan berilah kepada kami waktu. Berilah kepada kami waktu sendiri. Mana minta kepada Rasulullah supaya bagi waktu khas untuk mereka duduk bersama-sama Rasulullah. Mereka minta ni waktu ataupun masa yang lain untuk mereka duduk. Mereka sahaja yang boleh duduk bersama-sama Rasulullah. Maka dengan keadaan yang begitu, maka Allah melarang Nabi SAW mengusir orang-orang tadi. Mengusir sahabat tadi yang tiga disebut tadi dengan rakan-rakan dia. Allah melarang. Dan Allah perintah supaya Rasulullah sabar bersama-sama dengan orang-orang yang tidak meninggalkan semayang 5 waktu kerana mengharap keridaan. Allah perintah supaya Nabi bersabar, duduk bersama-sama dengan orang-orang tadi, orang yang susah tadi ni, yang mana mereka ini tidak meninggalkan semayang. Kan Allah sebut di dalam ayat tu. Allah sebut kata apa? Allah kata, ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah. Wasbir nafsaka. Sabarlah kamu wahai Muhammad. Duduklah bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhan. Orang yang semayang, kita kata, pagi dan petang. Hanya mereka buat itu semua adalah kerana Allah. Kerana mengharap keridaan Allah. Dan diperintahkan juga kepada Nabi, makna supaya jangan engkau palingkan pandanganmu. La ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka. Jangan kamu buat tak tengok pada mereka. Palingkan pandanganmu dari mereka. Kerana apa? Menginginkan kemewahan dunia. Kerana kamu inginkan itu, mana orang VIP yang datang tu, kamu nak kemewahan dunia. Maksud apa kemewahan dunia ni? Maknanya mengharapkan mereka itu masuk Islam. Mengharapkan mereka itu masuk Islam. Dan dapatlah apa-apa kemewahan dunia daripada itu. Dan jangan menurut kepada orang yang telah kami lalaikan hatinya. Jangan ikut cakap mereka. Mereka kata tadi kan, mereka kata apa? So, khaskan masa untuk mereka saja. Mereka saja, tak boleh campur dengan orang susah ni, tak boleh.
Itu Allah tegah di sini. Maknanya dia kata jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka kerana menginginkan kemewahan dunia, dan jangan menurut kepada orang yang telah kami lalaikan hatinya, man aghfalna qalbahu an zikrina. Mereka lah, ini orang-orang VIP tu. Jangan menurut, ala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, dan jangan kamu menurut kepada orang yang telah kami lalaikan hatinya dari peringatan, yakni ajaran kami, dan hanya menurutkan hawa nafsunya, wattaba'a hawahu, maka semua urusan halnya sia-sia belaka. Kana amruhu furuta. Ini akhir kepada ayat ke-28. Jadi itulah ini satu pengajaran lagi kita dapat dalam surah Abasa wa tawalla, kan? Ingat tak? Abasa wa tawalla. Itu orang yang buta, kan? Buta datang kepada Rasulullah nak minta Rasulullah terangkan hukum-hukum yang dia tak tahu. Rasulullah buat masa muka. Jadi Allah ajar supaya jangan begitu, ya. Dan perintah kepada Nabi SAW ini berlaku kepada semua kaum muslimin sampai hari kiamat. Mana kita jangan anggap bahawasanya ayat yang turun tadi itu hanya khusus kepada masa itu, hanya khusus kepada apa yang dilakukan oleh VIP Uyainah bin Hisni ni, yang meminta supaya Rasulullah asingkan, keluarkan orang-orang yang susah, yang miskin itu, khaskan masa untuk mereka. Jadi tidak, mana perintah ni adalah kata ni ahli tafsir, perintah kepada Nabi ini berlaku kepada semua kaum muslimin sampai hari kiamat. Kerana itu seharusnya setiap muslimin harus suka dan baik kepada orang fakir miskin. Yang kita hubbul masakin tu, suka dan berbaik kepada orang fakir miskin, serta berbudi kepada mereka. Karena kita menunjukkan budi pekerti yang baik kepada mereka. Sayang mereka, kasihkan mereka, tolong mereka. Dan apa-apa yang kita boleh lakukan untuk mereka, kita lakukan. Kerana mereka orang yang terkemuka di sisi Allah. Kan? Hadis kita baca yang pertama tadi tu, disebut sebagai orang yang terkemuka di sisi Allah. Ahabbahum. Min qaumin ahabbahumullah, yang terkemuka di sisi Allah dan dapat diharapkan syafaat daripada mereka. Dapat pula kita syafaat dari mereka. Okey. Kita sampai pukul apa tadi lah? Agak-agaknya. Sampai pukul, kita start di 7 suku. 9 suku. 2 jam pula tak? Ustazah nak sejam setengah je kan? Tak apalah. 8.45 boleh lah. Okey. Okey. Kita lihat lagi kepada banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan orang-orang fakir miskin ini. Satu hadis lagi daripada Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, Aksiru ma'rifatal fuqara. Itulah, hendaklah kita ini perbanyakkanlah kenalan orang-orang fakir miskin. Ini pun satu yang menjadi satu cabaran lah bagi kita, kan. Kemungkinan kita ni tak suka kan nak kenal, nak berkenalan dengan fakir miskin. Betul tak? Kita lebih suka kenalan dengan orang yang kaya, orang ada pangkat, orang yang terkemuka. Mungkin kalau ada pun sedikit sangatlah yang mau berkenalan dengan orang fakir miskin.
yang mau berbaik-baik dengan orang fakir miskin. Jadi hadis ini menganjurkan supaya dikata aksiru ma'rifatal fuqara. Perbanyakkanlah kenalan orang-orang fakir miskin dan berbudilah kepada mereka. Berbudilah kepada mereka kerana mereka kelak akan mendapat kekuasaan. Oh, mereka ini akan mendapat kekuasaan, kata Rasulullah. Oh, dia kekuasaan yang akan dimiliki oleh orang fakir miskin agaknya. Sahabat bertanya, apakah kekuasaan mereka ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tiba hari kiamat, maka dikatakan kepada mereka. Ini kekuasaan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Bila tiba hari kiamat, maka dikatakan kepada mereka, perhatikan. Dikatakan kepada orang fakir miskin ni, perhatikanlah, siapa yang dulu pernah memberimu makanan atau minuman, seteguk atau pakaian, sehelai baju, maka peganglah tangannya dan tuntunlah ke syurga. Rupanya itu kuasa yang ada kepada orang fakir miskin ini. Dia ada kuasa untuk membawa masuk orang-orang yang biasa membantu dia, beri makan ke, minum ke, pakaian ke, maka dia boleh. Allah kata, maka peganglah tangannya dan tuntunlah dia masuk syurga. Itulah yang kita kata tadi tu, syafaat tu. Mana kita mendapat syafaat daripada mereka. Okey. Dikatakan bahawa orang fakir miskin ini akan mendapat 5 kemuliaan. Kita tengok 5 kemuliaan. Pahala amalnya lebih dari pahala amal orang-orang yang kaya dalam sembahyang, sedekah dan lain-lain. Pahala amal dia yang kita baca hadis yang kedua ke apa tadi? Daripada pertama kedua tu ada disebutkan tentang pahala amal. Kalau disebut la haula wala quwwata illa billah tu kan. Lebih lagi dia dapat lebih daripada pahala amal orang-orang kaya yang kaya dalam segi apa? Sembahyang, sedekah dan lain-lain. Orang fakir miskin ni, jika dia ingin sesuatu dan dia tak dapat capai, dia ingin sesuatu dia tak dapat. Ingin dia tapi dia tak dapat, dicatat baginya pahala. Dia dapat pahala. Dia teringin sesuatu benda, teringin memanglah. Dia tak dapatlah nak beli benda tu sebab dia miskin, tak ada duit, tak dapat nak capai. Maka dicatat baginya pahala. Itu yang dikatakan mereka ini mendapat kemuliaan. Kemuliaan. Okey. Ketiga, mereka lebih dulu masuk syurga. Disebut dalam hadis tadi. Mereka lebih dulu masuk syurga. Sebab tak ada apa nak tanya kat mereka banyak-banyak. Sebab mereka miskin. Tak payah ditanya harta dapat mana, dibelanja ke mana. Tak payah. Itu sebab dia boleh masuk syurga lebih dulu daripada orang kaya. Keempat, hisab mereka di akhirat lebih ringan. Macam kita sebut tadi lah, ringan lah. Sebab tak ada banyak soal. Kelima, penyesalan mereka sangat kurang. Sedang orang-orang kaya ingin seperti orang fakir di akhirat. Penyesalan mereka sangat kurang. Orang kaya pula ingin seperti orang fakir. Di akhirat nanti baru dia teringin apa nak jadi. Tak boleh jadilah. Di akhirat baru teringin nak jadi orang fakir, orang kaya ni. Sedang orang fakir tidak ingin seperti orang kaya. Mereka orang fakir memang tak ingin seperti orang yang kaya. Dan semua keterangan ini ada keterangannya di dalam hadis-hadis. Okey. Mengenai Zaid bin Aslam berkata Rasulullah bersabda, 1 dirham untuk sedekah lebih afdal dari 100,000
1 dirham. 1 dirham. Dirham ni duit apa? Duit perak kan. Untuk disedekah lebih afdal daripada 100,000 dirham. Siapa? 1 dengan 100,000 mana banyak? Itu ditanya. Bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah? Macam mana boleh jadi 1 dirham dengan 100 dirham? Itu 100 dirham lebih banyak. Apa jawab Rasulullah? Seorang mengeluarkan dari kekayaannya yang sangat banyak 100,000 dan disedekahkan, dan orang lain yang mengeluarkan 1 dirham dari miliknya yang hanya 2 dirham. Ya, yang susah ni dia ada 2 dirham, 1 dirham disedekahkan. Yang kaya tu dia ada 100,000 dirham. 100,000 dirham yang disedekahkan. Macam mana? Seorang mengeluarkan daripada kekayaan yang sangat banyak, dia keluarkan 100,000 saja. Dia banyak juta-juta ke? Itulah tak sama. Tengok orang ni ada 2 je dirham. Tapi 1 dirham, mana separuh daripada harta dia bagi. Jadi kalau yang orang kaya tadi tu, dia ada banyak dirham. Dia hanya mengeluarkan dari kekayaan dia 100,000 saja. Tak heranlah. Macam tak keluarkan apa lah. Kan? Maka, dan orang lain yang mengeluarkan 1 dirham dari miliknya yang hanya 2 dirham, tidak ada lain dengan senang hati, maka orang yang mengeluarkan 1 dirham lebih afdal dari yang 100,000. Yakni yang 1 dirham telah mengeluarkan 50% dari harta kekayaan dia, sedangkan yang 100,000 hanya keluar 1% saja daripada kekayaan dia. Yang begitulah. Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, jika kami menginginkan sesuatu yang tidak dapat dicapai, apakah kami mendapat pahala? Jawab Nabi, dengan amalnya yang mana kamu akan mendapat pahala jika tidak mendapat dalam keadaan itu. Maknanya dapatlah. Rasulullah kata, dengan amalnya yang mana kamu akan dapat pahala jika tidak mendapat dalam keadaan itu. Dapatlah. Mana dapat pahala. Siapa yang masuk pasar, lalu melihat sesuatu yang diinginkannya, lalu ia sabar dari mengharap pahala dari Allah, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada sedekah 100,000 dinar fi sabilillah. Itu sekali ya. Dalil atas kelebihan orang fakir itu ialah ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rusula la'allakum turhamun. Tegakkanlah semayang dan keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Di dalam ayat ini Allah meletakkan hak orang fakir langsung sesudah hak Allah. Dan juga fakir sebagai doktor orang kaya. Sebab jika ia sakit, disuruh sedekah kepada fakir miskin. Juga sebagai pencucinya, sebab bila sedekah kepada fakir miskin, maka ia dibersihkan dari dosa-dosanya. Juga membersihkan hartanya. Juga si fakir itu sebagai pesuruhnya. Sebab bila ia akan bersedekah untuk ayah bundanya yang telah meninggal, ia pergi kepada fakir miskin dan memberikan sedekah kepada mereka. Juga menjaga kekayaannya sebab harta yang dikeluarkan zakat dan disedekahkan terpelihara dari bencana. Itulah yang dikatakan dalil. Sebab kita kalau nak bagi zakat, itu kita bagi kepada asnaf, fakir miskin. Seorang hakim berkata, 4 macam siapa yang ada di dalamnya, maka ia haram dari kebaikan. 1, orang yang sombong
pada orang bawah dia. 4 macam, siapa yang ada di dalamnya, maka ia haram dari kebaikan. Siapa? Siapa yang haram daripada kebaikan? Mana dia tak dapat kebaikan? Orang yang sombong pada orang bawahan dia. Satu. Kedua, orang yang derhaka terhadap kedua ibu bapanya. Okey. Ketiga, orang yang menghina orang-orang asing. Keempat, orang yang menghina orang miskin kerana kemiskinannya. Ini yang yang menjadi tumpuan kita, itulah tentang yang keempat ni. Maknanya siapa yang ada di dalam diri dia, maka ia haram dari kebaikan, haram daripada dapat kebaikan. Itu yang keempat itu, orang yang menghina orang miskin kerana kemiskinannya. Menghina orang miskin kerana kemiskinannya. Rasulullah bersabda, apa Rasulullah kata? Allah tidak mewahyukan kepadaku supaya mengumpulkan harta dan menjadi pedagang. Tetapi Allah mewahyukan kepadaku supaya bertasbih dan tahmid kepada Tuhan dan selalu bersama orang-orang yang sujud. Dan ibadahlah kepada Tuhanmu sehingga mencapai keyakinan sesungguhnya, iaitu sehingga mati. Ibadahlah kepada Tuhanmu supaya sehingga mati. Kita ingat tadi ya, bila kata ibadahlah kepada Tuhanmu sehingga mati. Kita ingatlah tadi pagi Ustaz Hashim ada bagi tazkirah subuh kan. Dia buat soalan. Kita ni dia kata kalau boleh nak hidup sampai bila? Dia buat soalan itu. Kita ni kalau boleh nak hidup sampai bila? Nak tanya Fad tengok. Nak hidup sampai bila? Sampai bila? Tak mau panjang-panjang sangat Ustazah. Sebab penyakit dah ada, sekali panjang-panjang nyusah orang. Banyak kan? Banyak yang jawab dia tak mau menyusahkan. Kalau boleh tak mau menyusahkan anak-anak keluarga kan? Ya. Jadi di sini Ustaz telah menyebutkan tentang itulah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau dalam Quran pun ada itu. Hatta ya'tiyak. Mana beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga kamu mati. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga kamu mati. Ditarik perhatian kita kepada kita ni. Kalau kita sakit esok ni, kalau kita sedar lagi, okey tak apa. Kita boleh minta, kita kata kita nak semayang. Kita nak buat ibadah kepada Allah. Kita kata kita nak semayang. Dan mungkin anak-anak boleh tolong lah. Masa tu, sebab kita pun ada daya lagi nak kata, nak semayang. Tapi bila kita tak ada daya dah ni, bila kita tak ada daya dah nak kata nak semayang, anak-anak ni kena ambil peranan. Anak-anak kena ambil peranan, kena ingatkan kepada mak ayah ni. Ni waktu semayang. Mai, kami nak tolong ambil air semayang. Semayang, tunggu. Sehingga dia boleh maknanya melakukan semayang tu. Sebab kita kata ada semayang ni memang tak boleh. Sebab kita kalau tengok keadaan sekarang ni, kalau dah sampai tak orang kata tak ada ingatan lah gitu tu, dia biar gitu je lah. Anak-anak ni biar tentu je, biar mak ayah tidur je situ. Tidak diingatkan, tidak diambil berat. Tak nak suruh dia semayang, nak pesoh, orang kata nak pesoh apa nak suruh dia sedialah untuk kita ambil semayang dia, untuk semayang tu. Jadi itulah maksudnya, maknanya kita ni kalau boleh kita mohon kepada Allah supaya kita ni boleh melakukan ibadah ni dalam keadaan kita masih sedar lah. Kita masih sedar, kita masih berupaya boleh buat. Dan kita pun mempunyai anak-anak pinak yang ambil berat tentang semayang. Kata Ustaz, jangan duk pikir lagi. Tengok kita dah duk pikir no. Nak beli batu nisan cantik sekali, nak ingat tu.
tak ada apa, tak ada apa. Ni ingat ni, kumpulkan kepada diri mak ayah kita ni yang sedang berada dalam keadaan yang begitu. Kita buatlah macam mana pun, maknanya supaya memastikan hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maknanya kita hendaklah jadi wakun minas sajidin, jadilah kita kepada orang yang bersujud dan kita beribadah kepada Tuhan sehingga ya'tiyakal yaqin tu sehingga mati. Yakin itu makna sehingga mati. Sedangkan makna yakin itu sehingga mencapai keyakinan yang sesungguhnya. Tapi di tafsir sehingga mati. Mana kita beribadah kepada Allah sehingga kita mati. Mana tidak ada putus yang mana kita lakukan. Selagi kita sedar, mana kita lakukan solat. Okey. Lagi apa ni ada Abdullah bin Umar berkata sabda Rasul, inna ahabbal khalqi ila Allah al-fuqara. Cuba kita ingat sungguh-sungguh kata-kata ini. Itulah sesungguhnya makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah ialah orang fakir miskin. Ingat tu. Makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah ialah orang fakir miskin. Mana kita pun harus ada perasaan ini. Mana harus kita banyakkan kenalan kita ini yang fakir miskin. Kita harus mendekatkan diri kita kepada mereka. Kita harus kasih. Allah pun kasih kepada mereka. Maka apa lagi? Kita harus mengambil peluang selagi kita masih hidup ni. Kita mendekati fakir miskin. Kita mendekati mereka, menolong mereka, membantu mereka. Kita rasa kasih kepada mereka. Sebab manusia yang amat dikasihi Allah ialah para nabi, maka Allah menguji mereka dengan kefakiran dan kemiskinan. Mana Allah menguji nabi-nabi ini juga dengan kefakiran dan kemiskinan. Allah telah, ya. Kalau orang miskin yang dia tak beriman dan tidak beramal dengan apa yang Allah suruh tu macam mana pula? Ya tak? Mana kita perlu dekat jugalah. Kita harus beritahulah kepada mereka. Dakwah kita lah kena jalan. Kita kena buat macam yang Abid Liu buat tu kan, betul lah kan? Jumpa orang gelandangan semua tu. Semua kan dia buat. Dan bukan dia ni saja, bukan dia bagi saja, dia ada pesan dia ada tazkirah dia sikit-sikit kan. Supaya orang tu kembali kepada Allah. Kasih sayang apa selalu disebut ialah kasih sayang. Allah sayang kita. Allah sayang. Sayang selalu sebut perkataan tu kan. Betul. Dari Hasan Al-Basri berkata, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa dan bin Imran alaihissalam, ada seorang kekasihku dari seorang hamba-hambaku di bumi akan mati. Kekasihku dari seorang hambaku di bumi akan mati. Maka pergilah engkau kepadanya dan mandikan serta kafankan dan kuburkan. Maka dicari oleh Nabi Musa alaihissalam di kota namun tidak berjumpa. Dan di dusun juga tidak berjumpa. Lalu dia melihat tukang-tukang penggali tanah. Maka ia bertanya, apakah kamu ada melihat orang sakit atau mati? Jawabnya, di sini, di tempat yang rosak ini ada seorang sakit. Mungkin itu yang engkau maksudkan. Jawab Nabi Musa, ya benar. Maka ia pergi ke sana, tiba-tiba ada seorang sakit yang menggeletak di atas tanah, berbantal batu merah. Dan ketika ia sedang menghadapi sakaratul maut, jatuh kepalanya dari batu merah itu, maka berdiri Nabi Musa sambil menangis, berkata, ya Rabbi, inilah kekasihmu dari hambamu, menderita sakit dan tidak ada seorang pun yang merawatnya. Maka Allah menurunkan wahyu, wahai Musa, jika aku kasih kepada seorang hambaku, aku singkirkan dunia daripadanya. Macam tu pula. Salahnya Allah kata, kalau aku kasih kepada seorang hambaku, aku jauhkan, singkirkan dunia daripadanya. Mana
Allah memang jadikan dia sebagai orang yang fakir lah, susah. Itu Allah kasih. Allah kasih pada orang tu. Kena jadi orang susah lah macam ni. Jadi orang susah. Tahu kita kata ambil sederhana lah kan. Secara sederhana lah. Sekejap ya. Okey. Tak payah beli harta banyak-banyak Cik Timah. Biar kita fakir tak apa tau. Nampak suara tak buka? Ya, dia telefon main. Pagi-pagi gangguan banyak. Aduh. Gangguan pagi-pagi. Sepatutnya Pil tak telefon tu dekat Baba dia. Oh. Tak apalah. Maknanya kemungkinan dah sampai lah kot masa dia tak. Dah cukup. Betul. Kita itulah. Maknanya kita dah sampai tamat. Iaitu kunci syurga yang 3 tu. Itulah pertama yang kita kata syahadah, ketiga mendirikan salat, dan ketiga kita mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin. Itulah sedikit yang saya bawa daripada hadis, nak menunjukkan tentang fadilat kita cinta, kita kasih sayang kepada orang fakir miskin yang akan membawa kita kepada mendapat kunci syurga. Kita boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau kita tengok di dalam ni, dalam catatan kita dia mencintai fakir miskin ni, dia hanya menerangkan gitu sajalah. Miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Itu juga hadis Nabi dalam muka surat 15 kan. Sikit saja dia menceritakan, iaitulah Rasulullah telah menunjukkan contoh yang baiklah, yang terbaik. Baginda mencintai fakir miskin dan duduk bersama mereka. Sebagaimana kita lihat dalam cerita tadi, cerita Uyainah bin Hisn tadi, yang mana Allah mengajar Nabi kita supaya jangan mengenepikan fakir miskin ini. Nabi menunjukkan ni, dia mencintai fakir miskin dan duduk bersama fakir miskin. Kedua, Nabi Nabi ziarah mereka yang sakit, yang orang fakir miskin yang sakit. Nabi ziarah. Selain daripada itu, Nabi buat apa? Nabi mengiringi jenazah. Nabi mengiring jenazah fakir miskin. Dia tak pernah menghina. Tak pernah Nabi menghina fakir miskin. Ini di antara adab-adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itulah. Setakat itulah. InsyaAllah. Mohon maaf jika ada salah silap. Dan kita akhirkan perjumpaan kita pada hari ini. Itulah sikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudu ilaina 'inda hajatina ilaik wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha wa la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Kali ni tak ada kuis ya Ustazah? Tak ada. Ustazah pergi berapa hari tu Sarawak? 3 hari lah. Oh, weekend je lah. Ahad. Esok pagi.
daripada rancang nak buat kenuri, kami nak buat Oh, kenuri. Masya Allah. Yalah. Kebetulan cucu dua orang nak masuk universiti kan. Allahumma. Cucu dia itulah cucu saya yang seorang, cucu di sana seorang. Jadi nak buat kesyukuran lah. Alhamdulillah. Hari Sabtu tu. Saya ada sepupu ya di sana. Oh. Dia nak main sini. Oh. Ustazah nak pergi dengan siapa? Dengan ustaz je? Dengan anak? Anak. Tu bawa anak dia balik lah, 2 orang. Anak dia duduk dah sini kan, buat praktikal. Buat praktikal seorang. Nak graduate daripada apa ni? UKM. Sebelah ni. Sebelah dah 10 nak buat. Itu seorang tu nak masuk U adik dia tu. Oh, Alhamdulillah. Universiti kat sana lah, universiti Sarawak. Unimas. Sarawak. Unimas. Dekat sikit. Dekat sikit. Betul. Allah Akbar. Itulah dia. Doakan lah kalau jadi P. InsyaAllah.